Pertama sekali, saya akan menceritakan tentang pengenalan atheism. Atheism ialah fahaman di mana Tuhan tidak wujud dan tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Atheism kebanyakannya mempercayai sains dalam kehidupan, di mana mereka wujud berataskan niat dan ketidakupayaan untuk memahami sesuatu ajaran agama. Saya akan menerangkan definisi ateisme. Menurut The Encyclopedia of Religion, ateisme adalah sebuah doktrin bahawa Tuhan tidak wujud dan kepercayaan terhadap Tuhan merupakan kepercayaan palsu. Manakala menurut The Encyclopedia Britannica pula, ateisme merupakan sebuah kritikan dan penafian terhadap kepercayaan metafizik tentang Tuhan atau makhluk kerohanian. Di dalam bahasa Arab, ateisme dikenali sebagai mulhid atau ilhad yang membawa maksud menyimpang daripada pandangan yang benar. Selain istilah ilhad, beberapa perkataan lain turut digunakan dengan maksud ateis atau ateisme seperti dahriyah, zanadiqah, tabi'iyah, ladiniyah, dan lain-lain. Menurut sejarah Islam, ateisme bukan sahaja menolak kewujudan Tuhan serta agama, malah ateis juga bermaksud mereka yang mengingkari serta mendustakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala atau disebut kufur, murtad atau tidak beragama. Ini kerana kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kepastian. Secara umumnya, ateis boleh dipahami sebagai orang yang tidak mengakui atau mempercayai kewujudan Tuhan, manakala ateisme bermaksud fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan, iaitu lawan kepada teisme yang bermaksud fahaman mengakui kewujudan Tuhan. Seterusnya, saya akan membentangkan isu-isu yang berkaitan dengan fahaman ateisme ini, antaranya adalah Melayu etis takut mereka akan dibunuh, yang terdapat satu artikel yang disediakan FNT News. Terdapat juga isu seorang lelaki yang mahu dikenali Halim selepas ditemubal oleh New Asia yang berkata, "Saya amat risau, saya terima seadanya jika sesuatu mungkin terjadi ke atas saya mungkin dibunuh." Kenyataan ini merujuk kepada seorang ideologi etis tentang ketakutan apabila menerima ancaman di media sosial Facebook dan kenyataan yang dilakukan oleh Mufti Negeri Sembilan, Muhammad Yusuf Ahmad, yang berkata dalam laporan berita harian bahwa denda bagi seorang murtad adalah mati jika mereka degil dan menolak untuk bertobat. Tambahan pula, terdapat isu hangat yang tergempar di Malaysia apabila sebuah pertubuhan etis yang berasas di Kanada, iaitu Atheist Republic, telah mengadakan perjumpaan di Kuala Lumpur. Motif perjumpaan tersebut adalah sempena pertubuhan cawangan di Kuala Lumpur yang dikenali sebagai The Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur. Pergerakan ini bertujuan untuk memanggil keahlian baharu dari para bekas Muslim yang tergolong dari kalangan orang yang beragama Islam. Justru itu, mereka telah memuat naik gambar kejayaan pertubuhan tersebut di Facebook Atheist Republic pada 3 Ogos 2017. Seterusnya ialah implikasi terhadap atheism, iaitu yang pertama, rasa ingin membunuh diri kerana tiada kebergantungan ke atas sesiapa pun di muka bumi ini. Yang kedua ialah negara mundur kerana wujudnya permusuhan dan membenci terhadap manusia yang berpegang pada agama. Seterusnya ialah penularan golongan atheism yang nekat mencari pengikut secara meluas. Seterusnya adalah kesan atheism dalam masyarakat. Sebagai contoh yang pertama, kesan atheism dalam masyarakat ni akan menyebabkan runtuhnya institusi kekeluargaan. Yalah, apabila tak ada larangan daripada agama, mungkin boleh jadi anak-anak kurang ajar dengan ibu bapa, tak ada satu penerapan nilai moral yang ada dalam agama, atau lebih teruk, boleh menyebabkan sumbang mahram berlaku dalam sesuatu keluarga tu. Seterusnya akan menyebabkan keberjatan dalam sistem politik. Hal ini kerana apabila tak ada satu pegangan dalam agama yang kuat, ini akan mengakibatkan rasuah terjadi secara berleluasa. Seterusnya, akibatkan konsep dan nilai moral yang sedia ada ni menjadi benda yang relatif. Dia bukan lagi benda yang objektif yang perlu manusia terapkan dalam kehidupan seharian. Selain tu, akan wujudnya golongan LGBT lah, golongan yang bernafsu songsang macam tu. Antara faktor pertama yang menyebabkan berlakunya ateisme ialah pengaruh rakan sebaya. Perasaan was-was tentang ketetapan syariah punca lebih ramai belia terjebak dalam fahaman ateisme. Seterusnya berpunca daripada masyarakat yang tidak menggalakkan hal keagamaan yang dianuti. Faktor yang ketiga ialah pengalaman yang tidak senang dengan agama yang dianuti. Terakhir ialah pengaruh media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Pertama, cabaran menjadi atheism. Cabaran menjadi seorang individu yang mempunyai pendirian teguh terhadap atheism bukannya cabaran yang biasa. Cabaran yang dihadapi oleh individu atheism bukan hanya tertumpu di sesetengah negara, malah masih lagi dialami di negara-negara maju, dan bagi individu yang dikenali sebagai atheism di Amerika akan diskriminasikan atau dipinggirkan dari banyak aspek dalam kehidupan seharian mereka.
Seterusnya, media sosial juga merupakan salah satu platform yang bakal memberi ancaman jika isu ini dipandang remeh dan tidak diedarkan. Salah satu cabaran yang disebabkan atheism dihadapi di seluruh dunia adalah percetusan keancaman terhadap agama. Keancaman terhadap agama ini adalah satu perkara yang serius kerana agama bukanlah satu benda untuk dijadikan bahan permainan, kerana itu adalah kepercayaan seseorang individu dalam kehidupan harian. Ini saya akan menerangkan tentang teori atheism. Secara lumrahnya, setiap individu yang lahir dekat dunia ni akan lahir dengan sebuah kepercayaan dan juga fahaman. Sebagai contoh, orang yang lahir ke dunia ni akan lahir dengan kepercayaan beragama ataupun kepercayaan berdasarkan teori sains. Setiap individu dalam dunia ni pun akan ada fahaman yang berbeza berkenaan kepercayaan mereka. Sebagai contoh, orang yang percaya akan agama, mereka akan menjalani hidup mereka dengan panduan agama. Manakala orang yang hidup dengan teori sains ni, berasaskan teori sains ni, diorang akan hidup dengan cara dan penerangan dari teori sains itu sendiri sahaja dan tidak mempercayai perkara yang berlaku secara metafizik. Menurut Islam, atheism ini merupakan suatu punca kepada kejatuhan negara disebabkan oleh kefahaman mereka yang tidak kukuh dan punca kegagalan hidup. Sekian, terima kasih.